Okey, selamat pagi semua. Hari ini cikgu nak sambung masih lagi dalam tajuk fungsi, iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pembeli ubah, bahagian yang ke-6. Okey, standard pembelajaran yang kamu perlu capai hari ini adalah kamu boleh melakar graf fungsi kuadratik. Okey, kita lihat pada contoh yang pertama. Okey, sebelum kita pergi kepada contoh yang pertama, apakah ciri-ciri graf yang perlu ditunjukkan semasa melakar graf fungsi kuadratik? Okey, yang pertama mesti ada bentuk graf. Bentuk graf yang betul. Mesti ada bentuk, sama ada kita dah belajar bentuk graf smile ataupun bentuk graf set. Okey, yang kedua, kamu kena kenal pasti pintasan Y bagi sebuah graf. Dan yang ketiga, kamu kena kenal pasti pintasan X. Okey, pintasan X atau ada perkataan atau satu titik yang dilalui oleh graf tersebut. Jadi tiga ciri ni mesti kamu perlu tunjukkan dalam penyelesaian kerja rumah nanti. Okey, kita lihat pada kes yang pertama. Dalam kes yang pertama, iaitu kalau kamu tengok contoh 8 buku teks. Okey, kes yang pertama adalah graf fungsi kuadratik yang bersilang pada paksi X. Maksudnya dalam graf, okey, dalam sebuah graf tersebut, kes ini dalam contoh 8, semua graf ni bersilang pada paksi X. Ya, ini adalah kes yang pertama. Okey, contoh A, fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 3. Seperti yang kamu dah belajar sebelum ini, bentuk umum persamaan kuadratik adalah ax square plus bx plus c sama dengan kosong. Ini bentuk umum. Okey, jadi cikgu just ambil A ni adalah di hadapan x kuasa 2. Jadi di hadapan x kuasa 2 ni adalah nilainya 1 yang kamu tak nampak. Jadi cikgu tulis kat sini A sama dengan 1. Okey, B pula, bx. Jadi B adalah pada nilai negatif 4. Tapi kes ini B kita tak ambil kisah sebab B tidak memberi nilai pada graf. Okey, so kita abaikan B. Okey, kita lihat pada C. C ialah pintasan pada paksi Y. Kamu tengok dekat sini ya. C ialah pintasan pada paksi Y. Jadi bila C sama dengan 3, maka pintasan Y sama dengan 3. Okey, apa yang kita boleh tahu daripada apa bentuk graf yang kita boleh tahu sama ada smart atau set? Kita lihat pada nilai A kan. Okey, nilai A dekat sini nilainya 1. So nilai A 1 adalah nilai yang lebih besar dari kosong. Jadi kamu dah belajar sebelum ni, bila A lebih besar dari kosong, jadi graf dia berbentuk smile. Jadi kamu dah ada gambaran. Okey, kamu buat paksi X dan paksi Y. Y bersama dengan fx. Kebetulan dekat sini soalan ni adalah fx. Kamu pun perlu label paksi Y dengan fx. Okey, buat graf sebentuk smile dan graf tersebut bersilang pada paksi Y kan? Bersilang pada paksi Y. Okey, fx ni juga sebenarnya sama dengan Y. Jadi 3. Kenapa cikgu letak 3 dekat sini? Sebab pintasan Y dia sama dengan 3. Okey, kenapa cikgu letak 1 untuk persilangan pada paksi X? Kenapa cikgu letak 3? Sebab minggu sebelum ini kamu dah belajar cara mencari punca dalam satu persamaan kuadratik. Ingat balik silibus yang lepas. Okey, X cikgu bagi contoh ya. X kuasa 2 tolak 4x tambah 3 sama dengan kosong kan. Cikgu ada ajar kaedah cuba jaya, ataupun kamu boleh tekan kalkulator, kamu buat pemfaktoran dan kamu akan dapat punca bagi soalan ini. Okey, persamaan kuadratik ini adalah x sama dengan 1 ataupun x sama dengan 3. Dia crossing kat sini. Okey, x sama dengan 1 dan satu lagi jawapan adalah x sama dengan 3. Okey, bila dapat jawapan x sama dengan 1 atau x sama dengan 3, nilai x ni adalah nilai pada pintasan x. Okey, 1 kalau secara logiknya x kan. Okey, bermula dengan kosong. Lepas kosong mesti nombor 1 dulu. Lepas tu baru diikuti dengan nombor 3. So ini hanyalah sekadar lakaran, tapi lakaran pun mesti logik. Jangan pula kamu buat lakaran 0, 3, 1 sebab kamu refer pada pemfaktoran kamu salah. So that's why cikgu susun balik x sama dengan 1 sebelah kiri, x sama dengan 3 punca letak sebelah kanan. So ini hanyalah lakaran, tak perlu guna kertas graf. Yang penting graf kamu nanti tunjuk dengan cikgu mesti dalam keadaan yang
cantik. Okey, kita lihat pada contoh B. X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Kita lihat A adalah nilainya 1. So, 1 lebih besar dari kosong. Jadi, graf kamu mesti berbentuk smile. Okey, B, cikgu tak ada masalah. Okey, kita cikgu hanya nak ambil nilai C. Sebab C adalah pintasan pada paksi Y, nilainya 9. Jadi, bila C 9, pintasan Y juga akan jadi 9. So, cikgu punya target, graf mesti berbentuk smile dan pintasan terletak pada nilai 9. Okey, tetapi untuk kes ni, jika kamu buat pengfakturan, kamu akan dapat X tolak 3, bracket X tolak 3 sama dengan kosong. Jadi punca kamu dapat dua nilai yang sama. So, bila punca dapat dua nilai sama, kamu hanya ada satu jawapan nilai X. Jadi, kamu janganlah buat 3 ni dua kali. Hanya buat koordinat 3 ni hanya pada satu titik saja. Sebab dia hanya satu titik, satu jawapan. That's why, kes yang kedua ni, graf kamu berbentuk U sebab dia smile. A lebih besar dari kosong. 9 sebab 9 adalah pintasan pada paksi Y di sini. Dan X sama dengan 3 adalah pintasan pada paksi X. Jadi, graf kamu mesti sentuh hanya pada satu titik sahaja. Okey, yang ketiga iaitu contoh C. Fx sama dengan negatif. Nampak tak di negatif X kuasa 2. Jadi nilai A adalah negatif 1. Bila nilai A negatif 1, automatik graf tersebut mesti berbentuk set. Mesti berbentuk ke bawah. Dan mesti berbentuk macam ni. Macam graf set. Okey. Tapi walaupun graf set mesti ada pintasan Y. Pintasan Y ni kita akan ambil pada nilai C. C 15, jadi pintasan Y bersamaan dengan 15. That's why cikgu plot dekat sini 15. Hanya lakaran, tak perlu buat pada kertas graf. Okey, jadi untuk dapatkan, macam mana cikgu dapat negatif 3 dengan 5? Kaedah yang sama, kita ambil soalan balik dan kita carikan pemfakturan. Dan bila pemfakturan X tolak 5, kita akan dapat X sama dengan 5. X tambah 3, kita akan dapat punca X sama dengan negatif 3. So, nampak tak? Ada satu nilai negatif dan ada satu jawapan nilai positif. Jadi, kamu buat garisan paksi X, satu koordinat pada nilai negatif, satu lagi koordinat pada nilai positif. Okey, satu koordinat pada negatif dan satu pada positif untuk paksi X. Barulah kamu boleh buat lakaran graf. Graf berbentuk set dan graf tersebut mesti bersilang pada punca negatif 3, bersilang pada punca 5 dan bersilang pada paksi Y iaitu 15. Okey, boleh ya? Cikgu teruskan. Untuk kes yang pertama, contoh terakhir. Kes pertama, belum kes kedua lagi. Okey, kita lihat pada soalan D. Soalan dia tak ada nilai B. Kalau kamu tengok, Fx sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah 18. Tak ada B. Okey, jadi A dia negatif. So, bila negatif, confirm lah graf dia tersebut berbentuk set. Bila B nilai dia kosong, okey, kamu tengok betul-betul dekat sini ada satu nota di sini. Bila B sama dengan kosong, paksi simetri ialah pada paksi Y. So, kamu kena take note dekat sini. Bermaksud ini paksi Y kan? Fx adalah sama dengan Y. Jadi, graf tersebut, kamu mesti ada idea. Graf tersebut mesti berbentuk, graf smart offset, kita refer pada A. Tapi, maksud cikgu dia mesti balance. Simetri bermaksud balance. Kan kita dah belajar dulu simetri mesti dua bahagian yang sama saiz. Jadi nampak tak graf yang cikgu lukis dekat sini pun balance. Kiri dan kanan sama saiz. Itu maksudnya balance ya, simetri. Okey, jadi bila kita buat fungsi dekat sini, okey, bila kita buat pemfakturan, kita dapat dua nilai. Kalau kamu perasan X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 3. Jadi kamu plotting di sini. Okey, kamu plotting di sini untuk pada paksi X kan. Satu nilai negatif 3 dan satu lagi nilai positif 3. Jadi graf kamu mesti bersilang pada negatif 3 dan bersilang pada 3, di mana graf tersebut mesti balance sebab paksi mesti balance pada paksi simetri Y. Ya, pada paksi Y dia mesti balance sebab kes dekat sini B kosong. Tu yang D ni special sikit lah. Okey, boleh ya. So, kamu kena tahu nota ni B sama dengan kosong paksi simetri adalah pada paksi Y. Okey, kita lihat pada kes yang kedua. Kes kedua ni cikgu bagi dua contoh.
Okey, di mana kes yang kedua ni kalau cikgu highlight dekat sini adalah graf fungsi kuadratik yang tidak bersilang dengan paksi Y. Maksudnya dia cikgu salah sebut, tidak bersilang dengan paksi X. Sorry ya, pada paksi X. Okey, kalau kamu tengok graf ini, contoh graf dekat sini, dia hanya cross pada paksi Y. Fx ni adalah Y. Dan dia langsung tak bersilang pada paksi X. Ini kes yang kedua. Okey, apa contoh kes yang kedua dekat sini? Fx sama dengan X kuasa 2 tambah 1. Okey, di mana kalau kamu perhatikan dalam contoh ini, okey, Fx sama dengan X kuasa 2 tambah 1, nilai A dia adalah nilai 1 kan? Okey, A 1 jadi graf mesti berbentuk smile. So, graf cikgu berbentuk smile, tapi make sure jangan cross pada paksi X. Okey, bagaimana cikgu dapatkan titik minimum ni? Titik minimum ini adalah pada paksi X, jadi paksi X bermaksud adalah pintasan Y. Jadi, cari nilai C dalam persamaan tersebut. Okey, kalau kamu perhatikan dekat sini, 1 ialah nilai C. Jadi that's why 1 ni cikgu ambil sebagai pintasan pada paksi Y. Okey. Cuma kalau kamu tengok dekat sini, kenapa dalam buku teks dia beritahu marker titik minimum ialah 01 sebab bila terletak pada paksi Y, X adalah 0. So cikgu buat koordinat 01. 01 ialah titik minimum. Okey, kenapa cikgu cari juga koordinat? Ingat tadi cikgu dah bagi tahu ciri-ciri graf yang baik adalah mesti ada pintasan pada paksi Y, mesti ada pintasan pada paksi X kan? Tapi kebetulan dekat sini tak ada paksi X, jadi kamu kena label satu koordinat. Pilihlah mana-mana koordinat yang ada pada graf tapi selain daripada pintasan Y. Itu syarat dia lah. Okey, jadi kita ambil soalan balik, fungsi balik X kuasa 2 tambah 1 dekat sini. Kita buat penggantian ataupun substitution. Okey, apabila X sama dengan 2, F2, okey, bila X sama dengan 2 kan, masuk dekat sini fungsi ni. X2, kita masuk dekat sini 2 kuasa 2 tambah 1. 2 kuasa 2 tambah 1. So, ini yang cikgu tunjukkan sini. 2 kuasa 2 tambah 1 dapat 5. Jadi, koordinat dia ialah X2, Y5. So, cikgu plot dekat sini. Dot ni X2, Y5. Ini sekadar lakaran. So, cikgu just ambil satu point dekat sini sebab secara logik, X2 mesti berada pada nilai positif, Y5 mesti berada pada lebih atas daripada nombor 1. Kalau kamu nak pilih koordinat lain, katakan kamu nak ambil koordinat negatif 1, kamu kena buat dot dekat sini. Pilih mana-mana. So far cikgu ambil nilai yang positif X2 dan cikgu dapat Y5. Pilih kaedah penggantian. Okey ya. Okey, dan contoh terakhir untuk hari ini ialah Fx sama dengan negatif X kuasa 2 tolak 3. Okey, daripada fungsi ini kita dapati nilai A adalah negatif 1. Jadi bila nilai A negatif 1, graf mesti berbentuk Z. Okey, ingat balik nota yang cikgu cakap tadi. Okey, bila nilai P0, kes dekat sini P0, paksi simetri masih lagi pada paksi Y. Tapi kes ini graf berbentuk Z. Okey, bila kamu dah ada gambaran graf berbentuk Z dan dia mesti simetri, dia balance ya, simetri balance. Jadi kenapa cikgu ambil 3 dekat sini, negatif 3 dekat sini? Sebab pintasan Y dia dekat sini adalah nilainya negatif 3. So disebabkan pintasan Y negatif 3, cikgu crossing graf ini pada negatif 3. So negatif 3 berada di bawah. Ingat, Y negatif 3 berada di bawah paksi Y. Okey, kenapa cikgu ambil 1, 4? Sebab cikgu buat penggantian. Ambil balik formula yang di atas. Okey, kita ambil balik formula yang di atas dekat sini. Fx sama dengan negatif X kuasa 2 tolak 3. Jadi cikgu ambil penggantian. So cikgu pilih dekat sini. Cikgu ambil nilai X sama dengan 1. So cikgu masukkan 1 dekat sini. Okey, negatif. Kurungan, nampak tak? Negatif di luar. Kurungan X ni cikgu masukkan 1 kuasa 2 tolak 3. Cikgu dapat jawapan negatif 4. Jadi koordinat dekat sini bila X1, Y negatif 4. So inilah koordinat yang kamu kena plotting pada graf. Okey, so itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu boleh jawab soalan yang akan diberikan dalam buku teks. Okey, sekian, terima kasih.